Okey, sekarang kita dah faham, kita dah tahu apa elemen dan ciri-ciri keluarga dambaan syurga ini. Saya nak kongsikan pula tentang tips. Tuan-tuan dan puan-puan nak tahu tips tak? Okey, saya ada tips. Bagaimana kita nak mencapai keluarga dambaan syurga, insya-Allah. Saya nak kongsikan 3 tips 4. Okey, saya ringkaskan dia menjadi TM. TM bukan Telekom Malaysia. Ini TM lain 2 T, M dan D. TMD. Okey, 2 T. Apa 2 T ini? 2 T. T yang pertama adalah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana apa? Allah sebut dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepadaku. Dan ada satu ayat Al-Quran lagi, saya petik daripada surah Tahrim ayat 6. Allah sebut, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Allah sebut, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Maka T yang pertama ini ialah taat kepada Allah, maka menjadi tanggungjawab kepada ibu, ayah dan anak-anak ataupun suami dan isteri atau anak itu sendiri ialah untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menanamkan asas akidah yang kuat kepada ahli keluarga kita. Barulah kita dapat menjadi keluarga dambaan syurga. T yang kedua. Apa T yang kedua ya? T yang kedua adalah toleransi. Toleransi. Kalau kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, bagaimana peribadinya dengan ahli keluarga dia. Banyak kisah-kisah kan yang selalu kita dengar. Rasulullah menggauli isteri-isterinya dengan baik. Ada masanya dengan Aisyah dia bergurau, dengan isteri-isteri lain pun. Ada masa dia menolong di rumah kan. Begitu juga isteri. Begitu juga para isteri. Rasulullah sendiri bertoleransi sesama ahli keluarga. Rasulullah menjahit pakaiannya. Itu kalau suamilah ya. Isteri banyaklah juga contoh-contoh daripada isteri-isteri Rasulullah yang boleh kita contohi. Tengok Khadijah, subhanallah. Sayyidatina Khadijah. Cukup dah kalau kita menghayati kisah Khadijah. Membantu suaminya. Kat situ kita nampak bagaimana sifat toleransi itu sangat penting di antara suami dan isteri, keluarga, anak-anak dan sebagainya. Di kalangan ahli keluarga. So saya bawakan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Tirmizi, Rasulullah sebut apa? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap ahli keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluargaku. Rasulullah kata ya. Rasulullah sendiri berlaku baik pada ahli keluarga. So toleransi, berlebih kurang, bertolak ansur, itulah sifat yang terbaik yang perlu kita ada dalam keluarga kita. Dalam menuju mencapai syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu T yang kedua. 2 T dah selesai, kita masuk kepada M. TM. M ini apa? Saya nak bawakan sini satu. Amalan yang kita kena buat dalam keluarga kita adalah M, musyawarah. Musyawarah sangat penting. Berbincang ataupun dalam bahasa Melayunya kan, saling berbincang. Berbincang dengan ahli keluarga, suami isteri, berbincang bagaimana masalah, bagaimana perancangan suami isteri, mak ayah, anak-anak. Dengan anak-anak juga kita kena selalu berbincang dan berbicara dengan mereka. Lagilah kita sekarang di zaman yang penuh dengan sibuk dengan media sosial, dengan ujian di akhir zaman ini. Maka musyawarah ini kena dikembalikan balik. Kita kena suburkan sifat amalan musyawarah ini di dalam keluarga kita. Okay. Allah ada sebut dalam tentang musyawarah ini dalam surah Al-Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Apa maksudnya? Kerana itulah maafkanlah, mohonlah keampunan dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan. Kalau dekat sini maksud urusan ni adalah tak kisahlah urusan politik ke, urusan kemasyarakatan ke, urusan
kekeluargaan sekalipun. Maka apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah maafkanlah, mohonlah keampunan dan bermusyawarahlah. Maka perkataan musyawarah tu sangat penting. Berbincang, memberi ruang untuk kita menyuarakan pendapat dan mencari penyelesaian terbaik, merancang keluarga kita, bagaimana keluarga dambaan syurga yang kita nak, apa yang perlu kita lakukan. Okey, itu T, M. 2T dan M. Dan akhir sekali, kita tak boleh lupa ni akhir sekali adalah D. D iaitu doa. Allah sebut dalam Al-Quran, Udu'uni fastajib lakum. Udu'uni fastajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Maka berdoalah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memberi petunjuk, kesabaran, kekuatan, memberi hidayah kepada kita dalam menerajui, dalam membentuk keluarga kita, dalam berhadapan dengan segala fitnah dan ujian di dunia ini bagi mencapai syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasalah berdoa, pohonlah, rayulah kepada Allah dalam setiap saat kita, dalam sujud kita, kalau tak sempat, dalam setiap gerak-gerik kita, kita boleh berdoa kepada Allah dalam apa juga bahasa yang mudah, kan? Dalam duduk kita, baring kita, berdoalah, mohonlah kepada Allah. Sentiasa bertaubat, beristighfar dan berdoalah kepada Allah. Semoga Allah redha di atas apa sahaja yang kita lakukan. Berilah petunjuk dan jalan bagaimana kita nak menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. So itu sahaja pengisian saya malam ni. Semoga kita semua mendapat manfaat dan kita dapat amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.